tahukah anda ada apa di sebalik sejarah Kota Formosa di Melaka? Kota Formosa dibina sebaik saja Portugis berjaya menawan Melaka pada tahun 1511, membawa makna yang termasyhur. Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kota ini yang berfungsi sebagai kubu sementara bagi menangkis serangan. Kota ini dibina dengan mengambil masa selama 5 bulan. Ramai buruh paksa yang digunakan untuk membina kota ini meninggal dunia akibat daripada cuaca panas dan kekurangan makanan. Kota Formosa ni dibina atas arahan Alfonso de Albuquerque menjadi lambang kepada penentangan penduduk Melaka pada ketika itu, hingga memaksa mereka membina kota pertahanan sebaik sahaja menguasai bandar Melaka. Kota ini kemudiannya dimusnahkan oleh orang Inggeris pada tahun 10 Ogos 1807. Semasa kejatuhan kota ini, pihak Belanda telah menjumpai 68 buah meriam. Ini salah satunya bentuk meriam dan 74 pucuk senapang. Okey, ini membuktikan bahawa benteng pertahanan kota ini amat kuat sekali. Akibat peperangan ini, kota Formosa telah rosak beberapa bahagian dan pihak Belanda telah berusaha untuk memperbaikinya. Dalam peperangan yang hebat dengan Portugis pada tahun 1511, kota ini tidak dapat dihancurkan oleh musuh. Berikut dengan itu juga, Melaka dapat ditawan oleh Portugis. Menyedari kepentingan pertahanan yang kukuh di Melaka, maka Ketua Portugis di Melaka, Alfonso de Albuquerque, telah mengarahkan sebuah kota didirikan. Macam nampak belakang ni adalah Kota Formosa yang dibina oleh Portugis. Di belakang saya ini adalah Bukit Saint Paul. Bukit ini adalah bukit yang sederhana tinggi dan dia punya keluasan dia terhad. Bukit ini terletak di antara Sungai Melaka dan Pantai Selat Melaka. Sebelum diterokai, kawasan ini didiami oleh orang-orang Selat Melaka yang orang laut yang menjalankan kejaran sebagai nelayan. So seterusnya, Bukit Melaka mendapat namanya apabila para mesyuarah iaitu Sultan Iskandar Shah menjadikan kawasan sekitaran bukit ini sebagai pusat pemerintahan Melaka. Pada masa itu, nama Melaka merangkumi keseluruhan semenanjung Tanah Melayu dan selat, memisahkan tanah semenanjung dengan Sumatera sebagai Selat Melaka. Untuk serangan Belanda ke atas Melaka, setelah sekian lama berkuasa dan berusaha mengukuhkan pemerintahan di Melaka, Portugis akhirnya terpaksa tunduk kepada pihak Belanda. Belanda telah mula menyerang Portugis sejak tahun 1600, namun sering gagal disebabkan oleh kekukuhan kota Melaka. Mereka akhirnya berjaya mengalahkan Portugis pada tahun 1641 dengan bantuan orang-orang Johor. Ini untuk sejarah serangan Portugis atas Melaka. Kegemilangan pemerintahan Kesultanan Melaka tidak kekal berterusan. Pada bulan Oktober 1511, Portugis telah menakluki Melaka walaupun ditentang hebat oleh Sultan dan rakyat Melaka. Masjid, istana dan bangunan di kawasan Bukit Melaka ini musnah dibedil oleh Portugis. Sultan dan pengikutnya terpaksa berundur. Serangan balas Sultan dan penduduk Melaka tidak pernah berhasil sehingga Portugis berjaya membina pusat pentadbiran di Bukit Melaka. Melaka di bawah pemerintahan British. Semasa British menyerahkan kembali Melaka kepada Belanda sekitar tahun 1819, ia telah mengalami banyak kemusnahan. Pelabuhan Melaka telah menjadi lesu dan kota pertahanan hanya tinggal pintu dari arah selatan. Lantaran keadaan tersebut,
Belanda hilang minat membangunkan semula Melaka. Belanda di bawah Syarikat India Timur Belanda mula menumpukan perhatian di Kepulauan Jawa, Sumatera dan pulau sekitarnya. Pulau Bangka Hulu yang menghampiran Pulau Jawa pada ketika itu telah ditakluki oleh pihak Inggeris, sedangkan keseluruhan Pulau Jawa, Sumatera dan lain-lainnya berada di bawah jajahan takluk Belanda. Bagi Melaka di zaman peralihan British Belanda, sekitar tahun 1790, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada Inggeris secara sementara ekoran kedudukan Belanda yang tidak menentu di Eropah dalam berhadapan dengan Perancis yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Penyerahan Melaka dibuat di atas persefahaman bahawa ia akan dipulangkan semula kepada Belanda apabila peperangan di Eropah tamat. Pusat pentadbiran dan rumah pembesar-pembesar pada zaman Belanda terus digunakan oleh pemerintah Inggeris. Setelah tamatnya perang dengan Perancis, Belanda telah menuntut semula Melaka daripada pihak British. Pada masa yang sama, Francis Light telah membuka Pulau Pinang pada tahun 1786, bimbang akan kebangkitan Melaka apabila diserahkan kepada Belanda disebabkan kota pertahanan dan pelabuhannya yang baik. Pihak Inggeris di bawah pimpinan William telah memulakan pemusnahan keseluruhan kota pertahanan Melaka, dan teguran daripada Lord Minto dan Sir Stamford telah mendapat pemantahan usaha ini. Namun hanya pintu kota dan rumah-rumah di sekitar sahaja yang dapat sempat diselamatkan. Ringkasannya, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan kehidupan yang kita ada sekarang, hasil daripada perjuangan pahlawan Melayu dahulu yang telah berjuang bermatian demi mempertahankan tanah air kita ini. Samping itu, kita hendaklah sentiasa menyematkan semangat patriotisme dalam diri agar kita tidak lupa asal-usul bangsa dan negara kita. Akhir kata daripada saya, bersamalah kita memelihara bangunan-bangunan bersejarah dan monumen sejarah ini untuk generasi akan datang. Sekian, terima kasih.